Tebalnya buku ni. Dah kuning dah kulitnya. Buku dari siapa ni? Dari Allahyarham Pak Tenas Effendi, iaitu yang bertajuk Kearifan Pemikiran Melayu. Buku yang saya beli di Riau, Indonesia pada 2014 gitu. Apa tujuan saya memaparkan buku ini? Ada kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan dan saya kongsikan sebelum pada hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada sektor pembelajaran dan SSTP JPN Pahang yang telah pun memberi peluang kepada saya untuk berkongsi amalan terbaik untuk kajian tindakan pada tahun ini. Baiklah, dalam penulisan kerja khusus semester ketiga Bahasa Melayu melibatkan pemerolehan data. Sebelum kita menggunakan data korpus ini, kita menggunakan buku-buku yang tebal sebegini, sama ada karya-karya agung seperti Sejarah Melayu, seperti Hikayat Merong Mahawangsa dan sebagainya untuk dijadikan data. Dan cara penggunaan pemerolehan data ini ialah pelajar akan membaca buku-buku sebegini dan membuat highlight ataupun membuat tanda tertentu, menaipnya di dalam bentuk Microsoft Word, dan ini mengambil masa yang sangat lama. Jadi saya menggunakan inovasi dan kajian telah pun membuktikan bahawa data korpus ini yang digunakan dalam bidang linguistik bahasa Melayu sangat membantu para pelajar untuk memperoleh data dengan cepat. Baik, untuk itu kajian ini berkaitan dengan data korpus, penggunaannya dalam penulisan kerja khusus Bahasa Melayu STPM semester ketiga. Saya perkenalkan diri. Dah bercakap lama baru nak perkenalkan diri ya. Saya Dr. Suryati binti Zakaria dari Pusat Tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Jengker Pusat akan berkongsi amalan terbaik ini. Apa yang dimaksudkan sebagai data korpus sebenarnya? Data korpus ini ialah sumber data yang terlibat dalam bidang linguistik dan himpunan makalah tertentu tentang sesuatu perkara yang tertentu. Tetapi dalam zaman moden ini, maksud saya dalam linguistik moden, data korpus ini merujuk kepada bahan yang terolah dalam bentuk yang telah pun dirakamkan ataupun yang telah pun disimpan dalam komputer. Okey, sumber data korpus ini boleh berbentuk daripada lisan ataupun daripada tulisan. Contohnya macam buku, majalah, monograf, dokumen, kertas kerja, teks tradisional, buku teks dan lain-lain lagi. Baik, terdapat di alam maya terdapat pelbagai korpus yang pelajar-pelajar boleh gunakan, tetapi yang sering saya gunakan dan yang sering saya galakkan pelajar untuk menggunakannya ialah korpus yang diterbitkan oleh DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, korpus yang dinamakan sebagai Malay Concordant Project atau ringkasnya ialah MCP, dan Leipzig Copra Collection. Ya, jadi apa yang ada dalam korpus ini, saya bagi contohlah untuk MCP. Ya, MCP ada sebanyak 165 teks yang dirangkumkan di dalam MCP ini yang mempunyai 5.8 juta perkataan. Dan dengan kemudahan ini, MCP ialah Malay Concordant Project yang merakamkan dan mengambil prosa-prosa tradisional seperti hikayat, seperti surat ataupun dokumen perjanjian. Lepas tu ada juga surat khabar lama seperti Al-Iman, Warta Melaya dan Saudara. Selain itu, dalam MCP juga ada dimasukkan sekali 49 buah syair. Jadi dengan adanya kemudahan yang wujud dalam talian ini, kenapa tidak kita gunakan untuk memudahkan pelajar mendapatkan data dengan tempoh yang cepat dan pantas. Baik.
Pelajar universiti menggunakan data yang diambil daripada bahan seperti majalah dan buku dalam bentuk salinan keras. Ini yang saya nyatakan sebentar tadilah. Keadaan ini menyebabkan masa untuk memperoleh data menjadi sangat lama. Seandainya data yang diperoleh itu tidak kena ataupun tidak menepati objektif yang ingin didapati oleh kumpulan pelajar berkenaan, maka mereka terpaksa membaca sekali lagi, mengumpul data yang sama, melakukan proses yang sama untuk mendapatkan data yang baru. Oleh itu, penggunaan data korpus untuk tajuk penulisan yang sesuai dalam kerja khusus semester ketiga ni pastinya akan mempercepatkan data yang diperoleh oleh pelajar. Okey. Berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan oleh sarjana-sarjana yang terdahulu, hanya satu kajian sahaja yang menyentuh penulisan kerja khusus STPM semester ketiga, iaitu yang dilakukan oleh Dr. Hishamuddin Ihsam, Faiza Ahmad dan Dr. Masyita Abdul Muttalib pada tahun 2014. Dan makalah-makalah lain ataupun penulisan lain yang ditulis oleh Hasmidah Hassan, yang ditulis oleh Naimah Maknur dan berfokus kepada tata bahasa, iaitu yang ditulis oleh Ahmad Shah Muhammad Yusof. Okey. Tetapi tidak ada kajian terbaru yang berkaitan dengan data korpus yang digunakan dalam penulisan kerja khusus untuk STPM Bahasa Melayu. Maka dengan itu, saya terpanggil untuk memenuhi kelompongan yang ada. Fokus data korpus yang digunakan oleh kajian tindakan ini ialah data korpus Malay Concordant Project, MCP itu, dan korpus DBP, korpus yang Leipzig Corpora Corporation yang saya nyatakan tadi, dan fokus ini juga ialah tentang penulisan kerja khusus bahasa Melayu untuk semester ketiga. Objektif umum kajian tindakan ini ialah menambah baik cara pemerolehan data dalam penulisan kerja khusus bahasa Melayu, dan yang objektif khususnya yang pertama ialah membantu pelajar menyelesaikan masalah mendapatkan data untuk kajian ini ataupun untuk penulisan kerja khusus mereka dengan pantas. Dan yang kedua, meningkatkan kreativiti guru dalam penyediaan bahan bantu mengajar sebagai cara alternatif untuk mendapatkan data. Saya teruskan. Okey, metodologi kajian yang saya gunakan, saya menggunakan kajian tindakan ini menggunakan modul Lewins yang telah pun diperkenalkan pada tahun 1946 yang merujuk kepada 4 cycle ataupun 4 pusingan, iaitu merancang, saya tak berapa nak nampak ini, merefleks, dan adalah yang dipaparkan itu berdasarkan kepada model Lewin itu. Peserta kajian tindakan ini ialah 9 orang pelajar pra-universiti Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat, dan kaedah pengumpulan datanya ialah melalui Google Form dan melalui pemerhatian yang dilakukan sewaktu pelajar menyelesaikan ataupun melakukan kajian ini di dalam kelas. Saya memerhati dan mencatatkan dalam buku log. Dan kaedah analisis data juga merujuk kepada data ini, data yang telah dikumpul melalui Google Form itu dirumuskan untuk menggunakan carta yang sesuai mengikut kategorinya dan dihuraikan secara deskriptif. Dan intervensi yang didapati, pelajar ni lambat untuk memperoleh data dan mengambil masa yang lama untuk menyediakan data sebelum tahap seterusnya dalam penulisan ilmiah ini. Maka ini merupakan rumusan yang kita didapati apabila melakukan soal selidik bersama dengan pelajar. Respon ini ialah berkaitan dengan data korpus, iaitu yang pertama, adakah pernah mengetahui kewujudan data korpus ini, dan seramai 9 orang ni semua tidak pernah mengetahui pun kewujudan tentang data korpus. Adakah
sukar sebenarnya untuk mendapatkan data menggunakan data korpus. Hanya seorang ataupun 25% daripada jumlah pelajar berkenaan yang rasa macam susahnya nak dapatkan. Dan kesusahan ini telah pun saya lihat kembali, sebenarnya dia pelajar berkenaan susah tu sebab apa? Sebab dia masih belum dapat menguasai cara untuk mendapatkan data korpus. Tapi apabila dia dah pun dapat tahu step-step yang lengkap bagaimana nak mendapatkan data, tiba-tiba dia cakap, doktor, senangnya nak dapatkan data ni, semudah dan sepantas, tak sampai 1 minit pun dah dapat jana, ya. Dan yang paling bagusnya, seramai 9 orang ataupun 100%, ya, 100% daripada jumlah pelajar yang menggunakan data korpus ini berupaya ataupun berkeinginan untuk menggunakannya lagi pada masa akan datang jika perlu menggunakan data dalam bidang penulisan di peringkat IPTA nanti. Dan ada juga keinginan ataupun kemampuan ataupun keupayaan mereka untuk menceritakan semula ataupun berkongsi dengan rakan-rakan yang lain penggunaan data korpus ini. Mereka dengan senang hati boleh berkata ya jika diberi peluang. Mereka akan berkongsi bagaimana cara menggunakan data korpus ini bersama rakan-rakan yang lain. Sebanyak 75% daripada jumlah pelajar ini yang rasa macam boleh menerangkannya kepada rakan-rakan yang lain. Baik. Yang ini di sebelah belakang saya ni ialah berkaitan dengan soal selidik yang saya lakukan melalui Google Form, dan di sebelah hujung sekali tu ialah merupakan tata cara saya telah pun membuat manual penggunaan data korpus ini, sama ada Malay Concordant Project ataupun sama ada korpus DBP, untuk memudahkan para pelajar menggunakan data korpus. So saya sediakan manual, pelajar ikut je manual yang telah pun saya sediakan. Selain itu, saya turut berkongsi dalam talian berkaitan dengan penggunaan data korpus ini di sekolah sendiri melalui Google Meet. Itu gambar yang pertama. Gambar yang pertama tu yang saya buat bersama dengan pelajar-pelajar 6 atas Hambali pada tahun 2022. Dan gambar yang kedua tu perkongsian dengan sekolah menengah Maran yang juga dilakukan melalui Google Meet. Dan gambar yang ketiga, saya telah berkongsi dengan semua guru-guru tingkatan 6 Negeri Pahang pada tahun 2021 penggunaan data korpus ini dalam penulisan kerja khusus yang telah pun bekerjasama, ya. Saya telah pun bekerjasama dengan Dr. Muhammad Fazlah dari UC yang memang pakar dalam data korpus ini. Selain itu, pada tahun lepas, tahun 2022, saya telah dijemput oleh pihak Kolej tingkatan 6 Desa Mahkota di Kepong, Kuala Lumpur untuk berkongsi bagaimana cara menggunakan data korpus dalam semester ketiga. Baik, daripada kajian yang telah saya buat, ada beberapa kelebihan penggunaan data korpus ini. Yang pertama, memang sangat cepat mendapatkan data. Yang kedua, berlakunya penjimatan masa. Yang ketiga, mudah diperoleh. Dan yang keempat, mudah melakukan perbandingan. Apa yang saya maksudkan mudah melakukan perbandingan ni, seandainya pelajar memerlukan perbandingan data yang dibuat ataupun yang telah ada dalam masyarakat dahulu, iaitu masyarakat klasik, masyarakat zaman dahulu dan masyarakat moden, maka
pelajar ini boleh menggunakan data korpus dari Malay Concordant Project sebab itu merupakan data klasik bahasa Melayu yang lama, dan mereka boleh juga menggunakan data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu merupakan data yang terkini ataupun moden. Maka apabila dapat dua data yang berbeza, mereka boleh membandingkan antara dua data ini. Yang tu yang saya katakan mudah untuk melakukan perbandingan. Perbincangannya, tahap penerimaan pelajar ni bergantung kepada tahap kefahaman mereka bagaimana menggunakan data ini, bagaimana nak menjana data ini. Dan juga yang kedua ialah kita melihat tahap kelajuan internet ataupun capaian internet di kawasan tempat tinggal pelajar. Adakah penjanaan data ini berlaku dengan lancar ataupun tersekat-sekat ataupun mengambil masa yang agak lama. Tapi selalunya dia akan mengambil masa yang sangat singkat sebab capaian datanya, capaian internetnya sangat laju, maka lebih kurang daripada 1 minit data itu akan didapati dan boleh dijana. Kesimpulannya, implikasi ataupun impak kajian ini menjimatkan masa pelajar untuk memperoleh data, dan yang kedua, secara tidak langsung penggunaan data korpus ini akan menambah soft skill pelajar. Ada cadangan penambahbaikan ya. Penggunaan data korpus ini masih belum digunakan secara meluas oleh guru-guru bahasa Melayu STPM, dan KPM bolehlah menganjurkan siri jelajah ataupun bengkel yang berkaitan dengan data korpus ini di seluruh negara untuk memastikan pelajar dapat menjana data dalam tempoh yang sekejap, dalam tempoh yang singkat. Baik, itu sahaja yang nak saya kongsikan. Ini rujukan yang telah saya lakukan untuk kajian tindakan ini. Sekian, terima kasih. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mazlina binti Zulkifli, guru akademik mata pelajaran sejarah dari Kolej Tingkatan 6 Astana, Kuantan, Pahang, akan berkongsikan kajian tindakan saya bersama anda semua. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga terutamanya kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang kerana telah memilih kajian tindakan saya mewakili Negeri Pahang dalam penyertaan Kolokium Pendidikan Lepas Menengah peringkat kebangsaan tahun 2023. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada pihak PPD Daerah Kuantan dan pihak pentadbir serta rakan-rakan dari Kolej Tingkatan 6 Astana, Kuantan, Pahang. Alhamdulillah, kajian tindakan ini telah berjaya ke peringkat final dan seterusnya telah terpilih untuk diterbitkan dalam e-proceeding Kolokium Pendidikan Lepas Menengah peringkat kebangsaan. Tajuk kajian tindakan saya ialah Kemahiran Belajar Sejarah Kaedah PUFTU plus PAK 21 Jelajah Benua Kapal Belayar. Skop sejarah yang sangat luas menyebabkan para pelajar mengalami keadaan seperti the more you read, the more you get, the more you get, the more you forget. But if you don't read, you get nothing. Jadi, beberapa isu atau permasalahan pelajar telah saya kenal pasti setelah pelajar-pelajar saya menulis komen-komen tentang subjek sejarah apabila mereka mendapat putusan ujian yang sangat rendah pada ujian pertama mereka. Daripada komen pelajar, didapati majoriti mereka mengatakan bahawa
skop sejarah yang sangat luas itu menyebabkan mereka sukar untuk mengingat fakta sejarah yang banyak, dan mereka juga berasa tidak aktif, mudah mengantuk dan hilang fokus melalui pembelajaran sahala. Contohnya pembelajaran mendengar kuliah, pembentangan pelajar. Jadi pelajar ni merasa agak pasif dalam keadaan ini. Manakala kaedah belajar seperti mereka mengulang kaji sendiri dengan membaca dan menyalin nota, seolah-olah mereka memindahkan nota semata-mata. Jadi ini tidak membantu ingatan untuk kekal lama. Apabila menjelang peperiksaan, mulalah pelajar ni bergantung dengan soalan-soalan ramalan kerana mereka tidak mampu mengingat fakta sejarah yang terlalu luas dan banyak. Akibatnya, jika soalan yang diramal itu tidak keluar, pelajar gagal mendapat markah yang baik meskipun mereka kemahiran menulis esei. Sebenarnya, sejarah adalah subjek yang menarik kerana ia berkaitan dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan ketamadunan lalu yang memberi kesan dan pengajaran terhadap kehidupan masa kini. Namun sebagai guru sejarah, umumnya kita mesti tertanya bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita membantu mengatasi masalah yang diatasi oleh pelajar, terutama untuk mengingat ribuan fakta daripada topik-topik yang telah mereka pelajari sebagai persiapan untuk mereka menjawab terutama peperiksaan yang sangat penting. Jadi untuk itu, fokus kajian saya sebagai guru sejarah mereka ialah saya nak memastikan pelajar ni mempunyai satu study skill atau kemahiran belajar sejarah yang betul-betul berkesan, sistematik dan menyeluruh. Manakala pelajar pula perlu menggunakan study skill ketika belajar, sama ada bersama guru atau belajar kumpulan ataupun ketika belajar sendiri. Jadi bagaimana nak memastikan pelajar ni betul-betul menggunakan study skill ini? Selain itu, sebagai guru juga, untuk mengelakkan pelajar tadi merasa bosan dan mengantuk, guru hendaklah melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif, menyeronokkan, menarik dan berkesan yang kalau boleh melibatkan semua pelajar di dalam kelas tersebut. Pengalaman dan ilmu yang saya peroleh melalui kursus-kursus yang telah saya hadiri, iaitu terutamanya kursus teknik kemahiran belajar dan juga kajian melalui bacaan-bacaan terhadap buku-buku tentang kemahiran belajar, telah saya gabung jalinkan supaya saya mendapatkan satu skill atau teknik kemahiran belajar sejarah yang berkesan bagi saya membantu pelajar-pelajar saya. Untuk itu, pendekatan yang saya perkenalkan ialah kemahiran belajar sejarah BOOF 2 plus PAK 21, jelajah benua kapal belayar. Objektif amnya ialah supaya pelajar mempunyai study skill atau kemahiran belajar sejarah yang betul-betul berkesan, sistematik dan menyeluruh melalui kaedah BOOF 2 plus PAK 21, jelajah benua kapal belayar. Objektif khusus pula, yang pertama, supaya pelajar dapat mengingat fakta sejarah yang dengan lebih berkesan dan lama. Yang kedua, supaya pelajar dapat belajar dengan cara yang lebih menarik melalui aktiviti-aktiviti yang dirancang, contohnya seperti aktiviti jelajah benua dan kapal belayar, dan juga aktiviti yang lebih fokus serta lebih aktif. Dan yang ketiga, supaya pelajar dapat kemahiran speed reading secara tidak langsung melalui BOOF 2 tadi, dan bolehlah digunakan menjelang ujian atau peperiksaan. Dalam pelaksanaan kajian ini, metodologi atau kaedah kajian dibuat berdasarkan kaedah pematian, pelaksanaan pra-ujian, esei, dan juga melalui pengedaran borang soal selidik untuk melihat refleksi atau pendapatan kajian. Seramai 7 orang pelajar semester 2 kohort 2020 telah menjadi sasaran kajian tindakan awal saya pada tahun 2020. Manakala pemurnian kajian telah saya buat dari semasa ke semasa, dan
kajian tindakan telah saya jalankan terhadap 10 orang pelajar semester 1 kohort 2023. Kaedah atau tindakan pertama yang saya jalankan ialah memberi taklimat tentang apakah buftu dan apakah persediaan pelajar untuk menjalankan buftu ini. Saya memperkenalkan pelajar tentang buftu sebagai satu study skill atau kemahiran belajar sejarah yang sistematik, berkesan dan menyeluruh. Saya mahu pelajar saya menzalimi menyebut buftu sebagai ganti nama bagi gerak kerja mengulang kaji sejarah. Jadi setiap kali bila pelajar hendak mengulang kaji sejarah, sama ada di sekolah ataupun balik ke rumah, sudah tentu saya ingatkan pelajar supaya gunakan ganti nama buftu tadi. Iaitu balik di rumah nanti jangan lupa buftu sejarah. Jadi bila sebut buftu tu, mereka akan tahu apakah gerak kerja yang perlu mereka laksanakan. Buftu ialah akronim kepada B iaitu baca, U ulang, F faham dan hafal, T 4 ialah tanya, terang, tulis, tampal dan uji. U ialah uji. Kaedah ini mungkin dilihat biasa-biasa saja. Saya cuba meyakinkan pelajar bahawa belajar sejarah kaedah buftu sebenarnya sangat bermanfaat, lebih sistematik dan berkesan kerana ia menyeluruh. Untuk melaksanakan aktiviti buftu ini, pelajar perlu menyediakan buku rujukan, highlight pen sekurang-kurangnya 2 warna, sticky note berwarna dan alat tulis. Saya memilih highlight pen dan sticky note berwarna kerana menurut kajian saintis, kepelbagaian warna dapat membantu merangsang gelombang kepintaran dan meningkatkan kecerdasan. Contohnya, warna hijau. Warna hijau merupakan simbol oksigen dan bertindak ke atas organ jantung dan paru-paru. Untuk seorang pelajar berada dalam keseimbangan dan harmoni, warna hijau dilihat oleh berbola mata akan dianalisa oleh panel dan sejenis kimia akan dihasilkan oleh hipotalamus pada bahagian otak untuk merangsang keseimbangan. Ini bermakna untuk mendapatkan suasana belajar yang berkesan, penggunaan highlight pen, sticky note yang berwarna adalah digalakkan. Proses buftu yang dijalankan adalah yang pertama, memperkenalkan B iaitu baca. Proses ini adalah proses pelajar membaca keseluruhan topik yang dikaji dan sambil membaca pelajar mesti meneliti 4 atau 5 isi utama dalam topik yang dikaji itu dan meng-highlight isi-isi utama tadi ataupun iaitu kata kunci utama dengan highlight contohnya berwarna hijau ataupun apa sahaja salah satu warna. Boleh rujuk gambar yang tertera. Proses yang kedua ialah proses ulang baca. Proses ini adalah proses mengulang bacaan sambil meneliti contoh atau huraian fakta daripada isi-isi 4 isi yang dibaca peringkat awal tadi. Jadi pelajar tadi dia akan baca semula dan meng-highlight, dan kali ini mereka meng-highlight huraian fakta dan juga contoh-contoh serta bahan bukti yang ada dengan highlight yang berwarna lain selain pada hijau sekiranya mereka memilih warna hijau untuk proses meng-highlight yang pertama tadi. Jadi maknanya mereka menukar kepada warna yang lain pula untuk meng-highlight kata kunci bagi huraian fakta dan juga contoh-contoh serta bukti. Sambil mereka baca dan ulang baca ni sudah tentulah mereka mengukuhkan lagi ingatan mereka secara tidak langsung. Dan proses seterusnya adalah faham dan hafal. Ia berjalan serentak. Proses ini adalah proses bagi memastikan pelajar benar-benar faham tentang topik yang telah mereka baca dan ulang baca tadi dan mereka hafalnya, dan sekiranya mereka menghadapi masalah untuk memahaminya, bolehlah mereka bertanya bersama guru ataupun rakan yang bersama-sama dalam kelas tersebut. Baik, untuk proses T4 pula iaitu tanya, tulis, terang, tulis dan tampal. Proses tanya.
Proses tanya ni sebenarnya dia boleh digabung jalin dengan proses terang. Baik, tanya adalah perbuatan pelajar bertanya pada diri sendiri sekiranya mereka belajar bersendirian atau bertanya kepada rakan dalam kumpulan mengenai topik yang telah dibaca berdasarkan kata kunci yang telah mereka highlight tadi. Jadi proses tanya ni menggunakan kaedah one husband, four wife seperti how, when, where, who, why. Ya. Contohnya sekiranya katalah mereka membaca topik tentang sejarah perjuangan kaum muda dalam sejarah Malaysia. Jadi soalan yang sesuai ditanya ialah apakah yang dimaksudkan dengan kaum muda, bilakah perjuangan ini berlaku, di manakah perjuangan ini berlaku, siapakah yang terlibat, apakah matlamat perjuangan ini dan bagaimanakah proses perjuangan itu dilakukan. Itu antara soalan-soalan yang sesuai lah berkenaan dengan sejarah yang mereka baca. Jadi sambil mereka bertanya itu, sambil itu juga mereka boleh membuat proses T lagi satu, itu terang. Ditanya dan terang ni boleh berjalan serentak. Iaitu proses menerangkan atau memberi jawapan tentang soalan yang ditanya tadi kepada diri sendiri sekiranya mereka belajar sendiri ataupun kepada ahli kumpulan berpandukan kata kunci yang telah mereka highlight dalam pembacaan di peringkat awal tadi. Dalam proses menerang ini, pelajar seboleh-bolehnya tidak melihat buku rujukan lah. Ya, biasanya pelajar memang dia akan berdisiplin lah untuk tidak melihat buku rujukan. Malah jika terpaksa mereka boleh merujuk sesekali saja supaya mereka boleh buat semakan. Akti seterusnya ialah tulis. Proses tulis ni ialah menulis kata kunci isi utama, contoh dan huraian penting tanpa merujuk buku. Pelajar hendaklah menulis pada sticky note. Dan hanya kata kunci saja yang tulis, bukannya huraian yang panjang. Jadi penggunaan sticky note yang bersaiz kecil itu dapat mendisiplinkan pelajar agar menghadkan penulisan mereka dengan menulis kata kunci saja. Di samping itu, boleh juga pelajar menggunakan kaedah menulis akronim atau mnemonik untuk membantu ingatan. Jadi guru juga harus memberi tunjuk ajar pelajar lah berkenaan dengan kaedah menulis akronim dan mnemonik ini. Proses seterusnya ialah tampal. T yang keempat, iaitu tampal. Mereka yang telah menulis tadi di atas sticky note yang mempunyai gam yang pada sticky note so tadi ada gam. Jadi bolehlah mereka tampalkan sticky note tersebut di muka surat berkaitan dengan topik yang mereka pelajari di atas buku, di atas muka surat topik yang sedang mereka kaji itu. Ini bertujuan supaya sticky note yang terlekat pada muka surat berkenaan dapat kekal lama simpan di situ, tidak terceceh atau hilang, dan bolehlah membantu pelajar ni untuk mereka mengulang kaji pada hari-hari yang lain, terutama menjelang peperiksaan, supaya ia menjadi satu kaedah atau aktiviti yang dapat membantu speed reading mereka ya, menjelang peperiksaan. Seterusnya, proses yang terakhir ialah U. U iaitu uji. Apabila pelajar telah bersedia dan telah ingat topik yang dipelajari, bolehlah diuji dengan ujian lisan ataupun ujian bertulis. Biasanya kalau ujian lisan ni, kita akan laksanakan aktiviti-aktiviti yang kita gabung jalinkan dengan pembelajaran abad ke-21 seperti jelajah benua dan kapal belayar. Manakala ujian bertulis pula adalah ujian-ujian seperti ujian menulis mengarang satu isi ataupun mengarang esei yang lengkap. Biasanya kita akan beri masa lah, satu esei itu 30 minit ya, selaras dengan format peperiksaan di peringkat STPM. Dan untuk aktiviti uji ni biasanya pelajar akan diberitahu lebih awal lah supaya mereka bersedia di rumah dan boleh dah diuji dalam bentuk lisan di sekolah ataupun dalam bentuk tulisan ya, ujian bertulis di sekolah. Baik, untuk aktiviti jelajah benua
dan kapal belayar. Saya namakan aktiviti ini sejak tahun 2007 lagi sewaktu saya mengajar di Arus Perdana. Nama-nama yang sesuai dan mempunyai imej dengan sejarah. Okey, di dalam slide ini saya tunjukkan bagaimana aktiviti ini berjalan. Aktiviti jelajah benua merupakan aktiviti berkumpulan. Jadi pelajar dalam kumpulan akan membuat kajian berdasarkan topik yang diberi dan mereka akan belajar mengikut kaedah BOF. Setelah mereka BOF, mereka dah mahir, kita akan berikan masa untuk pelajar ni bergerak dalam kumpulan, dari kumpulan ke kumpulan. Itu salah seorang daripada kumpulan tersebut akan dipilih untuk menjelajah atau bergerak ke kumpulan lain bagi menerangkan fakta yang telah mereka ingat tadi, hasil daripada aktiviti BOF. Jadi pelajar yang tinggal akan mendengar penerangan, bahkan mereka juga boleh menjadi hakim untuk memberi markah kepada pelajar yang menjelajah dan menerang tadi. Jadi secara tidak langsung kita bolehlah buat aktiviti markah terkumpul untuk kita reward di akhir bulan nanti. Ini juga akan menjadikan pelajar bergerak dan akan menghilangkan rasa mengantuk dan bosan kalau ketika belajar, dan ini juga akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih aktif kerana pelajar dapat bergerak-gerak dalam kumpulan-kumpulan dan menimbulkan persaingan di antara mereka. Aktiviti yang kedua pula iaitu aktiviti kapal belayar. Kapal belayar ini adalah aktiviti yang melibatkan kumpulan juga dan biasanya melibatkan aktiviti bertulis. Dalam aktiviti kapal belayar ini, setelah pelajar BOF di rumah ataupun dalam kumpulan tadi, sebelum kita laksanakan aktiviti kapal belayar, meja pelajar kosongkan dahulu untuk memudahkan kertas bergerak nanti. Jadi kapal belayar ni sebenarnya adalah helaian kertas yang diedar oleh guru untuk dijawab oleh setiap kumpulan berdasarkan masa yang diberikan. Jadi pelajar ni dalam kumpulan tu diberi masa untuk menjawab dan mereka perlu bersaing di antara kumpulan-kumpulan yang lain. Dalam aktiviti ini, pelajar tadi yang telah kumpulan tadi yang telah diedar kertas-kertas untuk mereka jawab, satu kumpulan satu saja kertas dan satu kumpulan satu batang pen saja yang boleh mereka gunakan. Dari kertas dan pen inilah yang akan beredar menjelajah dari satu tempat ke satu tempat dalam di atas meja kumpulan masing-masing yang akan bergerak. Jadi kita nilai, kita analogikan sebagai kapal yang berlayar. Jadi setelah guru mengedarkan kertas-kertas untuk mereka jawab dalam satu kumpulan tu satu kertas, pelajar yang pertama sekali yang memegang kertas tersebut dalam kumpulan tersebut akan menjawab soalan dan pelajar-pelajar yang lain akan bersabar menunggu giliran masing-masing. Selagi pelajar pertama tidak dapat menjawab, tidak memenuhkan jawapan yang sepatutnya dijawab, selagi itulah kertas tidak akan bergerak. Jadi selepas pelajar pertama selesai menjawab, barulah pelajar kedua pula akan menjawab dan diikuti oleh pelajar seterusnya dalam kumpulan tersebut. Jadi kertas tadi tidak akan bergerak ataupun tidak akan berlayar selagi pelajar tidak menulis. Setelah tamat masa, kertas akan dikutip ataupun kertas diserahkan kepada kumpulan sebelah untuk kita semak sama-sama dan diberi markah. Dan sekali lagi markah ni akan kita simpan untuk kita rewardkan dalam di hujung bulan. Jadi pelajar-pelajar akan bersaing dalam aktiviti-aktiviti berkumpulan ini. Seterusnya ialah refleksi dan dapatan kajian. Refleksi dan dapatan kajian telah saya peroleh melalui jadual markah ujian, borang soal selidik, maklum balas dan komen pelajar dalam Telegram. Hasil soal selidik daripada teknik BOF 2 dan PAK 21 yang telah dijalankan, didapati markah pelajar daripada ujian sebelumnya kepada markah ujian seterusnya ada peningkatan.
Jadi bolehlah lihat pada jadual yang tertera. Pelajar juga memberi maklum balas yang positif sewaktu saya bertanyakan mereka di dalam Telegram, melalui mesej-mesej dalam Telegram. Bolehlah lihat dalam slide itu ya. Dan melalui borang soal selidik yang telah saya edarkan, saya telah membuat borang soal selidik terhadap 10 orang pelajar SEM1 tahun 2020 dengan menggunakan skala iaitu 1 markah untuk perasaan sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk markah kurang setuju, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Jadi kita boleh lihat skala borang soal selidik yang saya paparkan di situ, kebanyakannya markah terletak di bahagian setuju dan sangat setuju. Secara rumusannya dapatlah disimpulkan di sini. Pelajar mengatakan bahawa kaedah Buftu ni dapat membantu mereka mengukuhkan ingatan. Mereka dapat menyimpan ingatan dengan kadar masa yang lebih lama berbanding sebelum kaedah belajar mereka sebelum ini. Pelajar juga bersetuju dengan kaedah tampalan sticky note dalam buku rujukan kerana ia dapat mengatasi masalah kececeran. Bahkan teknik juga dapat membantu mereka untuk mengulang kaji secara speed reading menjelang ujian atau peperiksaan dengan adanya tampalan kata kunci di atas buku tersebut. Ya, sudah tentulah kaedah akronim dan mnemonik ini mereka setuju kerana dapat membantu mereka mengingat. Pelajar juga bersetuju dengan aktiviti jelajah benua dan kapal belayar kerana mereka rasa mereka menjadi lebih aktif, berdaya saing dan bermotivasi. Ini sama sekali dapat melenyapkan rasa mengantuk dan tidak fokus ketika belajar. Hasil perbincangan saya bersama rakan guru sejarah yang lain juga, mereka sependapat mengatakan bahawa pelajar menjadi lebih fokus dan aktif semasa PDVC dengan aktiviti kemahiran belajar secara Buftu ini dan PAK 21 jelajah benua dan kapal belayar. Bahkan mereka rasakan bahawa aktiviti ini patut diteruskan. Jadi untuk cadangan kajian selanjutnya, saya bercadang untuk melaksanakan kajian yang berjudul Selayaknya Aku. Jadi tajuk ini sedemikian kerana ia mengajak pelajar memikirkan apakah mereka benar-benar layak mendapat markah yang cemerlang, ya, hasil daripada mereka telah menguasai Buftu tadi. Jadi dalam aktiviti Selayaknya Aku ini, pelajar akan menumpukan kepada beberapa bahagian dan aktiviti ini adalah kesinambungan kepada aktiviti Buftu. Dalam kajian Selayaknya Aku ni, beberapa perkara akan diberi tumpuan, iaitu yang pertama, melihat kemahiran pelajar menjawab esei dengan lebih mantap. Yang kedua, supaya pelajar dapat mendalami rubrik penskoran markah, yang melihat pelajar ni mahir tentang rubrik penskoran markah bagi penulisan esei. Dan yang ketiga, supaya pelajar ni bukan saja mahir menulis esei, bahkan mereka juga boleh menanda kertas jawapan calon. Jadi di sini kita akan dedahkan pelajar kepada 3 bentuk esei, iaitu esei calon lemah, esei calon sederhana dan juga esei calon cemerlang. Saya berharap agar cadangan kajian tindakan ini dapat direalisasikan sebagai kajian tindakan seterusnya dan dapat memantapkan jawapan penulisan esei pelajar bagi mencapai keputusan yang lebih baik untuk masa akan datang. Dan sebagai kesimpulannya, teknik kemahiran belajar sejarah kaedah Buftu ni adalah proses pembelajaran yang saya rasakan betul-betul berkesan, sistematik dan berfokus. Oleh itu, belajar hendaklah sentiasa membiasakan yang betul, iaitu belajar mengikut sistematik Buftu. Akhir sekali, saya mengharapkan kaedah ini dapat diteruskan dan memberi manfaat kepada semua guru, lebih-lebih lagi kepada pelajar sejarah. Sebelum saya akhiri,
Terimalah 2 rangkap pantun. Angin berdesir menyapa tamu, mata terpaku melihat rembulan. Kepalang hadir menimba ilmu, jadikan buftu sebagai amalan. Cantik sungguh si anak dara, berhenti berteduh di bawah pohon. Menyusun jari di akhir bicara, silap dan salah, maaf ke pohon. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Azmatul binti Semaun daripada SMK Sultan Abu Bakar Kuantan. Hari ini saya ingin menyampaikan pembentangan kajian tindakan saya, iaitu Guru Cakna Sasiah Pelajar Bermakna, meningkatkan bilangan status terpuji dalam kalangan pelajar tingkatan 6 di SMK Sultan Abu Bakar Kuantan melalui kaunter SSDM. Bagi makluman semua, kajian tindakan ini saya laksanakan bersama rakan saya, iaitu Puan Azizah binti Mak Hassan dan juga Puan Intan Ainiah binti Hashim. Sebagai pengenalan, SSDM adalah salah satu sistem sasiah disiplin murid yang mana ia adalah satu sistem yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Data sasiah disiplin murid itu direkodkan di dalam sistem untuk mengetahui bilangan data disiplin yang dikutip di seluruh Malaysia. Sasiah murid pula adalah sebagai salah satu cara bagi membersihkan rekod disiplin yang telah dilakukan oleh pelajar ataupun murid di sekolah. Jadi, bagi pengenalan, penggunaan sistem sasiah disiplin murid versi 2.0 dalam kalangan guru tidak mencapai 100%. Ini telah mewujudkan ataupun menyebabkan idea bagi pihak pengurusan di SMK Sultan Abu Bakar, pengurusan tingkatan 6 untuk melaksanakan kajian tindakan ini. Dan kami dapati bahawa pelajar yang mendapat status terpuji tidak menggalakkan di SMK Sultan Abu Bakar, khususnya bagi pelajar tingkatan 6. Jadi seperti kita tahu bahawa melalui falsafah pendidikan, pembangunan sasiah pelajar mestilah berlandaskan kepada jasmani, emosi, intelektual dan juga rohani pelajar tersebut. Jadi untuk memastikan menggalakkan sasiah pelajar, amalan baik pelajar digalakkan di sekolah, maka kita perlu menggalakkan guru-guru untuk merekodkan sasiah baik pelajar di sekolah. Jadi isu keprihatinan ataupun fokus kajian ini adalah kegagalan pelajar memperolehi status terpuji adalah kerana kegagalan guru-guru merekodkan amalan baik terpuji pelajar di dalam sistem SSDM, di mana guru tiada masa untuk merekodkan data SSDM pelajar dalam sistem sasiah disiplin pelajar. Jadi objektif kajian yang telah kami sasarkan untuk kajian tindakan ini adalah, objektif amnya adalah untuk menambah baik penggunaan sistem sasiah disiplin murid dalam kalangan guru dan menjadikan amalan baik sebagai elemen utama untuk menggalakkan murid menjadi insan yang berakhlak mulia, juga sekaligus dapat membendung masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Dan objektif khusus pula yang kita sasarkan adalah, yang pertama sekali, meningkatkan bilangan guru yang merekodkan amalan baik pelajar menggunakan sistem sasiah disiplin murid ini. Dan yang kedua, untuk meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat amalan terpuji. Jadi metodologi kajian ini adalah seramai 37 orang guru dan seramai 97 orang pelajar tingkatan 6 di SMK Sultan Abu Bakar Kuantan adalah sebagai kita punya fokus kajian, di mana kaedah pengumpulan data yang kita gunakan adalah menggunakan
3 kaedah. Yang pertama iaitu kaedah pemerhatian, yang kedua kaedah temu bual, dan yang ketiga menggunakan analisis dokumen iaitu melalui rekod SSDM yang telah kita rekodkan. Dan model kajian yang digunakan dalam kajian tindakan ini adalah melalui kajian tindakan yang dibangunkan oleh CHEMITS, iaitu menggunakan cycle ataupun gelungan merangkumi proses merefleks, yang kedua merancang, yang ketiga bertindak, dan yang keempat memerhati. Jadi itu adalah gelungan ataupun cycle yang digunakan dalam model kajian ini. Melalui kaedah analisis data yang kita dapati bahawa yang pertama, melalui analisis pemerhatian, guru tiada masa untuk merekodkan amalan baik pelajar. Kerana itu, rekod amalan baik pelajar tidak dapat direkodkan. Oleh kerana kekangan guru yang pelbagai menyebabkan guru tiada masa. Yang kedua, guru tidak ingat kata laluan SSDM. Ini juga salah satu kekangan kenapa guru tidak dapat merekodkan amalan baik pelajar dalam sistem SSDM. Dan guru juga terlupa untuk merekodkan amalan baik pelajar. Contohnya, setelah pelajar membantu guru, guru lupa untuk meminta maklumat diri pelajar, dan seterusnya untuk mencari semula pelajar yang membantu tersebut mungkin menyukarkan. Jadi rekod tidak dapat dimasukkan di dalam sistem. Yang kedua, analisis temu bual, di mana kami menggunakan 10 orang responden daripada guru-guru tingkatan 6, dan kami mendapatkan respon tentang penggunaan sistem SSDM. Dan rata-rata guru-guru mengatakan bahawa tiada masa untuk merekodkan. Nak buka laptop, ambil masa, terlupa password lagi. Lepas tu bila pelajar membantu, terlupa pula nak ambil nombor IC ataupun nama penuh pelajar. Jadi itu adalah kekangan-kekangan yang diterima oleh guru-guru yang kami terima daripada guru-guru yang menggunakan sistem SSDM. Jadi ada juga guru yang memberi cadangan bahawa kalaulah ada orang tolong key in kan, mungkin lagi mudah. Jadi melalui respon tersebut, kami mendapati bahawa untuk membantu guru dan juga untuk mencapai KPI sekolah, untuk memastikan semua guru merekodkan 100 amalan baik pelajar tercapai, maka idea untuk membuka kaunter SSDM ini telah wujud. Jadi melalui analisis dokumen yang dibuat pula, yang kita boleh dapat lihat daripada data yang dipaparkan, bilangan guru tingkatan 6 yang memberi mata amalan baik, hanyalah 23 orang daripada 34 orang guru. Hanya 67% sahaja yang mengisi ataupun memberi amalan baik pelajar dalam sistem SSDM. Berbanding bilangan pelajar, tidak ada pelajar langsung ketika itu yang mendapat status terpuji dalam sistem sasiah disiplin murid ini. Dan kita dapat lihat bahawa melalui analisis dokumen setelah kita membuka kaunter, bilangan ataupun peratusan pelajar yang mendapat status terpuji dan juga bilangan guru yang menggunakan sistem SSDM ini lebih baik, di mana bilangan guru mencapai 100% dan bilangan pelajar yang mendapat status terpuji juga meningkat menjadi 82%. Dapatan kajian yang telah kami buat adalah, yang pertama sekali,
kita telah melaksanakan tindakan yang intervensi melalui respon yang kita terima daripada guru-guru tadi. Jadi kita telah laksanakan satu kaunter SSDM di mana kita memperkenalkan kaunter ini untuk memudahkan guru-guru merekodkan amalan baik pelajar. Dan pelaksanaan tindakan dan pemerhatian melalui kaunter ini, yang pertama sekali, kajian tindakan ini dilaksanakan untuk pengetahuan semua bermula Julai hingga September tahun 2022. Dan kaunter SSDM dibuka pada setiap minggu, iaitu pada hari Khamis. Poster digunakan untuk sebagai publicity ataupun pemakluman kepada guru-guru dan disebar luaskan melalui media yang ada di sekolah seperti Facebook sekolah, Telegram dan juga WhatsApp kelas di sekolah. Ini bukan sahaja mewar-warkan kepada guru-guru tetapi memaklum juga kepada pelajar-pelajar bahawa guru-guru akan merekodkan amalan baik dan pelajar-pelajar juga boleh mengambil peluang ini untuk melakukan ataupun mendapat amalan baik untuk direkodkan oleh guru. Dan kempen amalan baik ini diperkenalkan untuk mengingatkan dan menggalakkan semua guru agar merekodkan amalan murid di dalam sistem SSDM. Jadi data, kalau kita lihat kepada data yang telah kita dapati merujuk di dalam sistem SSDM, bermula pada Julai 2022. Jadi bilangan guru pada ketika itu hanya 23 orang daripada 34 orang yang merekodkan, dan tidak ada pelajar yang mendapat amalan terpuji ketika itu. Daripada 124 pelajar, tak ada seorang pun yang dapat amalan terpuji. Bila kaunter kali pertama dibuka pada Ogos tahun 2022, jadi kita dapati 100% ataupun 37 orang guru daripada 37 orang guru tingkatan 6 telah berjaya merekodkan, dan pada ketika itu ada 8 orang daripada 101 pelajar yang telah mendapat status terpuji. Dan pada kali kedua kaunter SSDM dibuka, dan ketiga pada September, kita dapati 100% guru tingkatan 6 telah merekodkan, dan pada ketika itu seramai 56 orang daripada 111 pelajar telah berjaya mendapat status terpuji. Dan pada Oktober 100% guru merekodkan status terpuji pelajar, dan seramai 80 orang daripada 97 pelajar ketika itu telah mendapat status terpuji. Dan pada Februari kita dapati bilangan itu semakin meningkat, di mana 82 orang pelajar telah berjaya mendapat status terpuji untuk sasiah amalan baik pelajar. Jadi antara respon yang kita dapati setelah kaunter SSDM itu dibuka, daripada 10 orang guru yang kita telah temu bual, dan hampir kesemua guru sangat berpuas hati dengan kaunter SSDM yang telah kita buka, di mana mereka memaklumkan bahawa mereka sangat memudahkan kerja mereka. Bila ada orang tolong merekodkan, mereka hanya memberi maklumat dan memudahkan dalam masa yang sama. Mereka dapat mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan sekolah supaya semua guru-guru sekurang-kurangnya merekodkan 100 amalan baik murid di dalam sistem SSDM. Jadi untuk refleksi kajian, kita dapat lihat yang pertama sekali, guru menunjukkan peningkatan pengisian data SSDM yang mencapai 100% untuk guru tingkatan 6 di SMK Sultan Abu Bakar. Dan yang kedua, bilangan pelajar yang mencapai status terpuji juga berjaya digandakan daripada 0 kepada 82 orang pelajar. Itu adalah salah satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan. Dan
cadangan untuk kajian tindakan ini adalah kami akan meneruskan kaunter SSDM ini pada masa akan datang, dan kekerapan program intervensi ini perlu ditingkatkan lagi, bukan sahaja untuk tingkatan 6 tetapi disebarluaskan untuk diguna pakai kepada pelajar-pelajar ataupun guru-guru di arus perdana juga. Dan kaunter SSDM ini juga akan terus dibuka pada hari Khamis, mungkin akan dikerapkan lagi setiap minggu, mungkin setiap hari. Okey, jadi guru yang terlibat untuk mengisi rekod sasiah baik pelajar ini juga akan kita beri kredit, di mana guru-guru ini akan diberi mata di dalam SPLKPM sebagai salah satu sumbangan guru kepada sekolah. Jadi guru juga mendapat manfaat daripada intervensi yang telah kita laksanakan ini. Jadi sebagai pengakhirannya, kami berharap kajian tindakan ini bukan sahaja mencetuskan idea kepada rakan-rakan di luar sana untuk menguruskan dan menggalakkan lagi rekod sasiah baik pelajar ini ditingkatkan. Dalam masa yang sama, kita dapat memastikan bahawa disiplin pelajar di sekolah dapat dikurangkan. So, jadi dengan pengamalan amalan baik, sasiah terpuji di sekolah, kita dapat membentuk sasiah diri pelajar yang lebih baik dan dapat menjamin modal insan yang terpuji untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik di masa hadapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.